Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas tersebar sebuah kenyataan daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan yang merupakan keputusan mesyuarat jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah Persekutuan. Kenyataan ini di bawah tu ada nama Profesor Madya Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah, pengurusi jawatan kuasa perunding hukum syarak wilayah Persekutuan, dan beliau juga merupakan mufti bagi wilayah Persekutuan. Jadi kenyataan itu adalah sesuatu yang valid dan bukannya surat yang tersebar begitu saja. Tersebarnya keputusan mesyuarat ini menimbulkan persoalan serta kebimbangan di kalangan umat Islam di Malaysia. Bukan saja di wilayah Persekutuan tetapi juga di Malaysia, kerana Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani memiliki sejumlah ciri-ciri akidah yang boleh dikatakan bercanggah ataupun paling-paling tidak selari dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya, kononnya Allah SWT berkata-kata melalui wali. Kononnya para wali berjumpa bermesyuarat dengan Nabi SAW setiap malam. Kita ni tidak boleh meminta terus kepada Allah sebab kita ni tak layak, banyak dosa, banyak maksiat apa semua. Sebaliknya hendaklah minta melalui wali. Wali kutub diberi kuasa oleh Allah untuk mengawal alam semesta. Alam kita ni bukan Allah yang kawal, bukan Allah yang uruskan, tetapi wali kutub. Kemudian wali dikubur berkuasa memberi perlindungan. Keturunan Adam menyebabkan baginda makan buah larangan. Ayat hukuman tentang Abu Lahab sekadar peringatan sahaja. Prince Charles adalah keturunan Nabi. George Bush dan Tony Blair adalah wali Allah. Nur Muhammad dan Nabi SAW telah ada sejak azali. Kesemua para nabi, sahabat dan wali ucap tahniah kepada beliau, kepada Syekh Nazim Al-Haqqani tu ya. Apalagi melaknat keras Majlis Fatwa yang satu masa dahulu, Majlis Fatwa Malaysia yang satu masa dahulu telah mengharamkan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Wali boleh menilai kesahihan hadis dengan cahaya. Okey. Allah beri kuasa mentadbir alam melalui amalan rabitah. Membuat banyak ramalan palsu seperti peperangan besar tahun 2000. Tengok-tengok tak jadi apa pun kan. Nabi Isa AS muncul dan memerintah pada tahun 2050. Imam Mahdi berada dalam gua bersama 99 khalifah. Gua dijaga oleh para jin. Semua ini ada dalam buku-buku mereka, ada dalam video-video mereka ataupun tulisan-tulisan di laman web mereka. Okey, berbai'ah dengan Imam Mahdi pada tahun 1960. Berjumpa secara spiritual tahun 2011. Kemunculan Imam Mahdi tahun 1999 dan memuji khusus pengikut beliau. Imam Mahdi bertarikat Naqsyabandiyah dan tarikat lain semua sudah hilang kuasa. Okay? Sebab yang ini kita maklum, masing-masing tarikat akan up tarikat sendiri. Jadi tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani pun tidak kurang, mereka pun up tarikat sendiri. Ya? Amalan bersuluk diberi 6 kuasa luar biasa, termasuk boleh nampak Luh Mahfuz dan tarian pusing sebagai pembukaan ilahi. Yang ini ni tarikat-tarikat lain pun adalah mereka berzikir sampai menari. Yang lelaki pakai baju yang ada skirt, bila menari pusing-pusing supaya skirt tu kembang kan. Okey. Jadi atas banyaknya kepelikan ini, percanggahan ini, boleh pula keputusan mesyuarat ini mengatakan ianya adalah okey. Jadi ramai yang tertanya-tanya, saya pun tertanya-tanya, dan apabila saya membaca kenyataan tersebut, saya telah menulis sejumlah soalan yang ingin saya tanyakan kepada pihak jawatan kuasa perunding hukum syarak wilayah Persekutuan yang telah mengeluarkan keputusan mesyuarat ini ya. Ini bukan conteng, ini mungkin tulisan saya yang tak cantik ya. Sebelum itu, 3 perkara sebagai mukadimah.
merujuk kepada video saya sebelum ini, beberapa hari lepas juga, yang berjudul Kunut Nazilah, 7 soalan kepada Mufti Pahang. Ada yang memberi komen, kenapa tak tanya secara peribadi, kenapa bertanya secara terbuka di media sosial. Maka jawapan saya sama saja seperti mana video-video react saya yang lain. Sesuatu yang telah tersebar, maka ulasan atau react atau kritikan hendaklah juga disebarkan supaya masyarakat dapat menganalisa dan mengambil tahu antara hak dan batil. Jika ia adalah perbincangan secara peribadi, hanya saya seorang saja yang tahu, nak harap pihak yang di sana tu, yang saya bicara dengan dia secara peribadi, membuat kenyataan secara terbuka, itu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita kata boleh berlaku, ya. Jadi sekali lagi, sesuatu yang telah tersebar seperti mana keputusan mesyuarat ini telah tersebar luas, maka dalam kes ini soalan saya juga akan tersebar. Maknanya saya sebarkan melalui video saya ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang memberi komen bahawa kita ni umat Islam, rakyat marhaen, kena menghormati jabatan mufti dan mengelak apa-apa tindakan yang tidak menghormati jabatan mufti, ya. Baik, di sini saya teringat satu kata pepatah Inggeris yang berbunyi, don't force people to respect you but earn your respect. Dalam bahasa Melayu kita boleh terjemah sebagai jangan paksa, jangan harap orang menghormati anda, tetapi usahakanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif supaya orang secara automatik akan menghormati anda. Maknanya jangan semata-mata kerana jabatan mufti kita akan hormat. Okey? Sebaliknya bertindaklah, keluarkanlah fatwa, keluarkanlah kenyataan yang menyebabkan umat Islam baca, umat Islam dengar, kita pun bagus jabatan mufti ni, ya. Jadi don't force people to respect you but earn your respect. Pun begitu, sebagai mukadimah yang ketiga, saya minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian agar menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Ayuh kita orang-orang Islam, kita yang mengikuti sunnah, kita yang faham Islam, mempamerkan akhlak yang baik, sekalipun terhadap mana-mana pihak yang kita berbeza pandangan tentangnya, ya. Dan saya pun di sini bukannya mengkritik jabatan mufti, bukannya mengkritik keputusan mesyuarat, tetapi bertanya sebab saya ini orang awam dan ingin tahu lebih lanjut tentang keputusan mesyuarat ini, ya. Pun begitu, meskipun saya bertanya soalan, di celah-celah soalan saya itu ada tersurat atau tersirat jawapannya bagi sesiapa yang tajam untuk menangkap, ya. Baik, kita terus ke soalan-soalan saya. Okey, jadi saya baca di sini, penilaian terhadap Tarikat Naqsyabandiyah Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani. Mesyuarat setelah membincang dan meneliti pembentangan kertas kerja. Di sini soalan pertama saya, siapakah yang bentang kertas kerja tentang Tarikat Naqsyabandiyah Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani yang sekarang ini dipimpin oleh Syekh Muhammad atau Mehmet Adil? Siapakah yang membentangnya? Saya berharap atau menjangkakan bahawa pejabat mufti wilayah persekutuan ada panel akidahnya, ada jawatan kuasa akidahnya yang dengan sendirinya mengkaji buku-buku, video-video, laman web Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, sekarang ini pimpinan Syekh Mehmet Adil, dan mereka menilai berdasarkan kajian sendiri, bukan orang lain yang membentang. Ataupun sendiri telah pun mengkaji, kemudian baru jemput orang lain bentang. Tetapi dalam kenyataan ini, dalam statement ini, keputusan mesyuarat ini, tidak pula dinyatakan mana-mana bahawa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan telah pun memiliki satu panel akidah khas yang mengkaji Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni. Saya bagi satu analogi, ya. Katakan sekarang ni adalah ejen-ejen yang jual medical card, takaful medical card, yang jual water filter, yang jual suplemen ke apa-apa produk ke, kan. Apakah kita akan, bila dia nak mari, kita pun terus okey, jemput dengar, kita pun dengar ada angguk saja. Sebab bila mereka datang, mereka akan cerita semua yang positif, semua yang baik tentang produk mereka itu. Sudah tentu mereka tidak akan menerangkan apa-apa kelemahan, apa-apa kekurangan
melainkan ejen-ejen yang bertakwa kepada Allah. Berbeza kalau kita terlebih dahulu, katakanlah saya nak ambil medical card. Okey, takaful medical card. Jadi sebelum dia nak mari tu, saya buat kajian terlebih dahulu. Saya mengkaji antara syarikat-syarikat yang berbeza, setakat mana mudahnya untuk mendapat perlindungan dan faktor-faktor yang lain. Kemudian baru dia mari, kita dengar cerita. Dan kita pun boleh tanya soalan-soalan. Saya baca sebenarnya gini-gini, betul tak? Saya baca gini-gini. Macam sebagai contoh, banyak yang takaful medical card ni, bila dia kata dia Islamik, tapi bayarannya tu setahun sekali. Kalau kita nak bayar bulan-bulan, bila kita campur ataupun kali 12, dia akan lebih daripada bayaran yang kalau kita bayar setahun. Ini macam dah jadi riba. Kan, kenapa kalau bayar angsuran adalah lebih jumlahnya berbanding dengan sekali bayaran saja? Cuba tanya tu kepada ejen. Dia pun macam, sebab saya pernah tanya, dia pun ambil kalkulator kira-kira, ya tak ya jugalah. Dia pun terkejut juga kan. Jadi dalam kes ini sepatutnya bagi saya, pejabat mufti wilayah persekutuan memiliki panel akidah mereka tersendiri yang menyemak. Okey, tulisan, banyak buku-buku, banyak tulisan-tulisan di laman web, banyak video-video, kemudian mereka membuat keputusan. Mungkin mereka inginkan clarification, inginkan pencerahan, barulah dipanggil pihak daripada tarikat ini untuk membuat pembentangan. Tetapi di sini terus-terus diterangkan, mesyuarat setelah membincang dan meneliti pembentangan kertas kajian. Siapa yang bentang tu kan? Jadi soalan pertama saya, siapa yang bentang kertas kerja tersebut? Bukankah sepatutnya Jabatan Mufti yang ada tim atau panel akidah yang mengkaji sendiri tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni? Soalan pertama ya. Soalan kedua, mesyuarat setelah membincang dan meneliti pembentangan kertas kajian semula, maknanya revisit fatwa yang satu masa yang lalu telah mengharamkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Dalam poster yang saya tunjuk di awal video tadi pun, poin ke-12, tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini sendiri telah melaknat keras Majlis Fatwa Malaysia kerana mengharamkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Jadi soalan saya, kenapa nak kaji semula? Apakah kerana terdapatnya tekanan daripada pihak tertentu? Atau apakah kerana pejabat mufti wilayah persekutuan cenderung, condong ke arah tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah? Atau kerana ada perubahan yang positif dalam tarikat itu sendiri sehingga keyakinan mereka satu masa lalu yang menyebabkan mereka difatwakan haram, kini telah berubah sehingga fatwa pun boleh berubah. Sebab saya kata fatwa boleh berubah apabila individu atau kumpulan yang satu masa dulu difatwakan sesat atau haram telah pun bertaubat, telah pun berubah, kan, telah menjadi satu perubahan yang signifikan, yang positif. Tetapi sekadar yang kita maklum daripada kajian apa semua tu, mereka masih lagi memiliki pegangan-pegangan, keyakinan-keyakinan yang macam saya baca tadi itu bukan merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini dibuktikan sendiri dalam kenyataan ini. Seterusnya nanti saya bacakan ya. Jadi kenapa nak kaji semula? Apakah terdapat tekanan daripada pihak tertentu atau pihak Jabatan Mufti sendiri yang pro atau condong kepada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ya? Sama-sama kita maklum bahawa pejabat mufti hendaklah satu jabatan, satu institusi yang independen, yang mandiri, yang berani untuk berkata salah kalau betul seseorang individu, sesuatu kumpulan itu salah, dan berkata benar jika seseorang atau sesuatu institusi itu adalah benar dan mereka ini bukanlah mengikut paksaan mana-mana pihak lain atau mereka sendiri memiliki kecenderungan tertentu ya. Jadi itu soalan kedua saya, kenapa nak semak semula. Baik, soalan ketiga, masih lagi perenggan pertama, mesyuarat setelah berbincang dan meneliti pembentangan kertas kajian semula tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani pada mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Okey, dan title pun, tajuk kenyataan ni pun, Keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian,
kesalahan-kesalahan, keanehan-keanehan, kepelikan-kepelikan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani atau sekarang pimpinan Muhammad Adil atau Mehmet Adil, melibatkan isu akidah, bukannya hukum syarak. Jadi kenapa yang membincangkannya adalah panel hukum syarak, jawatan kuasa perundingan hukum syarak, dan bukannya jawatan kuasa perundingan akidah? Ini dah satu kesalahan yang pada saya serius. Jadi pada zahirnya nampak kesalahan serius. Jadi saya nak tanya, kenapa jawatan kuasa perundingan hukum syarak yang membicarakan satu tarikat yang kesalahan-kesalahan mereka, kepelikan-kepelikan mereka, keanehan-keanehan mereka duduk dalam subjek akidah, duduk dalam bidang akidah, bukan dalam hukum syarak? Serius ni tuan-tuan dan puan. Department yang bincang pun dah salah. Okey, baik. Alright. Jadi pada tarikh sekian-sekian dan membuat keputusan seperti berikut. Pertama, pada dasarnya Tarekat Naqsyabandiyah yang diasaskan oleh Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandiyah Al-Bukhari wafat 791 Hijrah adalah satu tarikat yang muktabar dan diamalkan oleh ramai ulama. Soalan keempat saya, siapakah ramai para ulama tersebut? Semata-mata sebut nama ulama, tak, ini sangat longgar, ini sangat tidak akademik, ini sangat tidak menjadi bukti yang meyakinkan. Sekurang-kurangnya kalau ramai, sebab ada dua statement tau, ramai para ulama. Kalau dari sudut tata bahasa kan, ramai ulama cukup atau para ulama cukup. Maknanya dah memang plural lah ramai. Tapi kalau ramai para ulama, maknanya betul-betul ramai ni. Okey, tak apalah. Soalan saya di sini, saya nak minta 7 nama ulama, 7, okey, yang kita semua kenal. Okey, kalau Syekh ni wafat 791 Hijrah, okeylah selepas tu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ke wafat 852 Hijrah, itu ulama semua orang kenal kan. Imam As-Suyuti ke wafat 911 Hijrah, semua orang kenal kan. Al-Hafiz As-Sakhawi ke, mana-mana ulama yang kita kenal, yang kita pernah dengar nama dia. Kan, sebab kalau sekadar ramai para ulama, ini satu kenyataan yang longgar, yang maaf kata, any Tom, Dick and Harry boleh claim yang ajaran dia, kumpulan dia diikuti oleh ramai para ulama. Jadi siapakah para ulama tersebut? Minta 7 nama, sebab ramai para, double statement untuk menunjukkan it is a plural ya. Okey, itu soalan keempat. Soalan kelima, perenggan yang ataupun ciri kedua ya. Satu daripada cabangnya ialah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang ketika ini dipimpin oleh Syekh Muhammad dalam kurungan Mehmet Adil. Boleh diamalkan oleh pengikutnya di wilayah persekutuan dengan syarat amalan tersebut tidak bercanggah dengan asas akidah dan syariah. Kenyataan ini bagi saya sangat bermasalah. Kenapa demikian? Tak apa, saya tanya dulu. Selama ini kita biasa dengar pihak-pihak agama di semua negeri, kecuali satu negeri, akan mendakwa hendaklah kita semua mengikuti akidah Al-Asy'ariyah. Okey? Kalau kita dengar ada yang sebut Asy'ariyah Maturidiyah, itu ciri-ciri orang yang tidak arif dalam bidang ni. Dia main tembak je. Sebab Asy'ariyah adalah satu mazhab akidah, Maturidiyah adalah satu mazhab akidah. Dia adalah dua mazhab yang berbeza. Kalau ia adalah satu mazhab yang sama, mereka akan pakai nama yang sama. Kalau nama pun dah berbeza, maknanya ia adalah dua mazhab akidah yang berbeza. Kalau kita dengar ada orang sebut kita kena ikut Asy'ariyah Maturidiyah Asy'ariyah, itu ciri-ciri dia pun tak tahu sebenarnya, main sebut saja. Okey, Asy'ariyah berbeza, Maturidiyah berbeza. Kita di Malaysia ialah Asy'ariyah. Jadi lazimnya kita dengar orang ataupun pihak institusi, pihak berwajib ya, dalam bidang agama akan menyeru, akan membuat kenyataan hendaklah kita mengikuti akidah Al-Asy'ariyah. Sekarang ni Al-Asy'ariyah tak sebut langsung. Maturidiyah pun tak sebut langsung. Yang disebut ialah asas akidah. Jadi sekarang ni Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini, apakah mereka ni tidak berakidah Al-Asy'ariyah dan tidak juga berakidah Maturidiyah? Apakah dengan itu berarti
boleh seseorang itu atau satu kumpulan itu mengikuti akidah yang lain di Malaysia ini. Kan? So, okey, tak apa. Right. Itu soalan yang kelima. Soalan yang keenam pula, dan syariah. Apa jadi dengan mazhab Asy-Syafi'i? Bukankah kita selama ni dengar kena ikut akidah Al-Asy'ariyah dan mazhab fiqh ialah mazhab Asy-Syafi'i? Atau kalau yang lebih bijak sikit akan sebut mazhab Asy-Syafi'i, dan jika ada keperluan juga ikut mana-mana 3 mazhab yang lain, Maliki ke, Hanafi ke, Hambali ke. Bila ada keperluan kan, tak semestinya kita memenjarakan diri dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sekarang satu pun daripada 4 mazhab tersebut asalkan asas syariah. Sebab tu saya kata di sini telah pun ada satu petunjuk yang jelas bahawa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah dari sudut akidah tak ikut Al-Asy'ariyah, dari sudut akidah tak ikut Maturidiyah. Kalau nak kata ikut Salafiyah, of course tidaklah kan. Jadi mereka ni akidah apa? Dan apakah dengan itu kita boleh ikutlah mana-mana akidah lain selain Asy'ariyah, selain Maturidiyah? Bolehlah ikut mana-mana mazhab fiqh yang lain selain mazhab Asy-Syafi'i, selain mana-mana mazhab 4 yang muktabar itu. Jadi ini yang saya kata, satu kenyataan yang sangat berbahaya ya, yang sebenarnya juga menunjukkan, mengisyaratkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ketika ini juga, okey, ada banyak percanggahan akidah dan syarak sehingga mereka bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah dan ikut asas saja. Dan di sini bawa kepada soalan saya yang lain, soalan ketujuh, apakah kriteria asas akidah? Maknanya macam pokok akidah je, basic saja. Apakah itu? Allah Maha Esa, Allah yang tunggal, itu saja ke? Yang lain-lain boleh berbeza. Macam yang saya baca tadi kan, Allah berkata melalui wali berjumpa, tidak boleh meminta terus kepada Allah. Yang satu asas tu sajalah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Dan mungkin dua, Muhammad SAW ialah Rasulullah. Selain itu boleh berbeza. Oh, ini satu kenyataan yang sangat bahaya, yang sangat longgar. Kemudian, apakah pula kriteria bagi menentukan asas syariah? What is the very basic of syariah? Kena ada jawapannya di sini. Kalau tidak, masing-masing akan ada pelaksanaan hukum-hukum syariat yang berbeza-beza. Bila ditegur, bila dinasihatkan, bila dikritik, tak, asas syariah kami sama. Kan? Okay. Jadi dalam perenggan kedua ini, sangat bahaya ya. Ini mengisyaratkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ada banyak percanggahan, perselisihan, kepelikan dengan akidah dan syarak, sehingga dalam kenyataan rasmi ini pun tak berani nak dikatakan mereka ni Asy'ariyah, tak berani nak dikatakan mereka ini Maturidiyah, tak berani untuk berkata mereka ini memiliki akidah yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi asalkan asas kepada akidah dan syariah ya. Dan ini juga membuka pintu, membuka ruang kepada mana-mana individu atau kumpulan yang mereka pun boleh memiliki keyakinan dan amalan yang pelik, bercanggah, yang asalkan asas akidah okey. Asalkan asasnya dari sudut syariah adalah okey ya. Baik, soalan seterusnya. Jadi sekarang ni soalan ke-9 lah. Okey. Pengamal tarikat tersebut, okey, perenggan ketiga ya. Pengamal tarikat tersebut hendaklah memastikan tidak berlaku amalan dan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Okey, soalan ke-9. Dari sudut akidah tak apalah ya. Yang pentingnya dari sudut amalan saja. Akidahnya pelik, Allah beri kuasa takbir alam melalui rabitah, membuat ramalan, berkeyakinan jumpa Nabi Isa lah, berkeyakinan jumpa Imam Mahdi, tak apalah ya. Yang penting amalan saja. Okey. Yang ke-10, sejak bila adat dan kebiasaan masyarakat tempatan, masyarakat setempat menjadi kriteria atau kayu ukur? Sepatutnya Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, membimbing adat dan kebiasaan masyarakat. Bukannya adat dan kebiasaan masyarakat yang menjadi kriteria penentu. Apakah mereka yang menulis ini menyangka mereka ini seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah yang menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai salah satu dalil? Bagi Imam Malik, yang itu boleh sebab Imam Malik hidup sangat dekat
dengan para sahabat sangat dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Malik menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai salah satu dalil bagi mazhabnya. Pun begitu, apabila ada khalifah ataupun governor yang ingin menjadikan kitab muwatta'nya sebagai kitab rujukan standard bagi seluruh wilayah Islam, Imam Malik kata jangan sebab ilmu ni ada yang telah tersebar-sebar lagi. Beliau sendiri kata jangan, ya. Apakah yang menulis kenyataan ini beranggapan yang adat dan kebiasaan ini sebagaimana zaman salafus soleh pada 3 kurun yang pertama? Okey, tidak juga, sebab 3 kurun yang pertama itu memang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai 3 kurun yang terbaik. Itu pun bukan semua, sebab tu kita tak kata salaf sahaja, tetapi salafus soleh. Sebab zaman itu pun ada juga yang Jaham bin Safwan ke, yang Mu'tazilahnya, yang Syiahnya, yang Khawarijnya, ada juga, kan? Jadi sejak bila adat dan kebiasaan masyarakat setempat menjadi kriteria atau kayu ukur? Sekali lagi, ya, kenyataannya menimbulkan soalan yang besar. Walaupun satu soalan yang besar. Yang pertamanya, pengamal tarikat tersebut hendaklah memastikan akidah tak sebut langsung pun. Seolah-olah yang membicarakan perkara ni tak tahu yang tarikat ini memiliki banyak kesalahan, kepelikan, percanggahan dari sudut akidah. Okey, tak apa. Kemudian tidak berlaku amalan dan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Sejak bila adat dan kebiasaan masyarakat menjadi kayu ukur betul atau salahnya individu atau kumpulan tertentu? Tak apa. Di sini saya bawa ke soalan seterusnya yang ke-11, ya. Baik, saya merujuk kepada satu artikel daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan juga bertarikh 23 Oktober 2023. Baru lagi ni. Jawatan Kuasa Perundingan ni pun mesyuarat 25 September dan juga pada 30-31 Oktober, ya, 2023. Jadi artikel ni pula tarikhnya 23 Oktober 2023. Jadi dalam tempoh yang sama itu, artikel hukum istighosah kepada Nabi SAW. Ringkasnya, artikel ini membolehkan istighosah dengan hujah ia adalah sama dengan tawasul. Baik. Sekarang ni, sejak bila istighosah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat setempat? Sebab kebiasaan masyarakat setempat apabila ziarah kubur, okey, mereka masuk kawasan perkuburan, memberi salam kepada ahli kubur, mereka pergi kepada ahli keluarga yang ingin mereka ziarahi kuburnya itu, duduk di situ dan mendoakan kepada ahli keluarga agar diampuni dosanya, dirahmatinya dan atau apa-apa doa lain. Bererti penziarah doa kepada Allah untuk kebaikan ahli kubur yang diziarahinya. Kemudian okey, ada juga yang baca surah Yasin ke apa ke, yang itu perbincangan yang lain lah. Tapi kebiasaan adat dan masyarakat setempat ialah bukan berdoa meminta daripada ahli kubur. Ini adalah amalan lain. Ini adalah amalan lain yang cuba dinormalisasikan oleh sebahagian orang-orang yang berpakaian agama di Malaysia. Yang kemudiannya cuba di-approve, cuba diiktiraf pula oleh satu jabatan yang kita berharap dapat memberi pembetulan, dapat mengawasi amalan tersebut. Tapi mereka pula mengeluarkan satu artikel yang menyamakan istighosah dengan tawasul. Mereka menyangka umat Islam ini adalah mereka yang IQ-nya rendah. Sekolah rendah pun tak lepas sehingga tidak tahu beza istighosah dengan tawasul. Tawasul ialah berdoa kepada Allah melalui perantara seseorang ataupun sesuatu seperti amalan. Istighosah pula ialah meminta terus kepada orang dalam kubur itu. Sejak bila istighosah itu menjadi amalan yang dianjurkan, yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Sejak bila istighosah itu sama dengan tawasul? Sejak bila pula istighosah itu ialah adat dan kebiasaan masyarakat setempat? Jadi ada berlaku contradiction di sini. Jadi sekali lagi saya merujuk pada soalan saya yang awal tadi. Apakah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sendiri cenderung atau condong kepada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah sehingga mengeluarkan keputusan mesyuarat seperti ini? Tanya saja. Okey, baik. Soalan seterusnya, perenggan keempat, ya. Pemimpin tarikat atau wakilnya yang dilantik hendaklah merupakan seorang pemegang tauliah mengajar yang dikeluarkan oleh pejabat mufti Wilayah Persekutuan menurut peraturan-peraturan yang berkaitan. Okey, jadi soalan akhir lah ni, panjang pula kan. Bolehkah individu lain, kumpulan lain,
turut mohon dan diluluskan. Maknanya diberi tauliah juga, asalkan mereka itu mengajar apa yang dari sudut asas akidah okey, asas syariah okey. Yang lain-lain tu pelik-pelik tak apalah. Boleh ke? Kriteria yang sama lah. Kan sebab yang tadi tu pun tidak bercanggah dengan asas akidah, asas syariah. Sekarang ni ada orang yang nak mohon tauliah, individu yang nak mohon tauliah, tak perlulah kira dia ni ada pengajian agama atau tidak, ada kelulusan agama ataupun tidak, dia ni daripada aliran mana, asalkan dia ini memiliki asas akidah yang okey, asas syariah yang okey, yang apakah kriteria penentuan asas itu pun sesuatu yang longgar, bolehlah minta tauliah. Dan patut Jabatan Mufti pun bagilah juga. Sebab sebagaimana Jabatan Mufti boleh bagi kepada tarikat ini, patut boleh bagilah juga kepada individu yang lain. Jangan pula double standard. Hanya yang nak individu tu, saya rasa kalau yang adat kebiasaan tu takut kita nak orang yang ajar mengikut Al-Quran dan As-Sunnah kan. Jadi demikianlah 12 soalan saya. Saya ulang kaji ya, sebab mungkin ada yang ni. Saya ulang kaji secara ringkas. Soalan pertama, siapakah yang bentang kertas kajian? Bukankah sepatutnya Jabatan Mufti sendiri memiliki panel ataupun tim ataupun pasukan yang membuat kajian sendiri terhadap tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang ketika ini dipimpin oleh Syekh Mehmet Adil? Soalan yang kedua, kenapa nak kaji semula? Apakah kerana tarikat ni telah ada perubahan yang positif, perubahan yang significantly inline? Jangan sebut bahasa Melayu. Perubahan yang benar-benar selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Atau mungkinkah kerana di sana ada tekanan daripada pihak-pihak lain, atau kerana Jabatan Mufti sendiri yang cenderung atau pro kepada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, pimpinan sekarang ini Mehmet Adil. Soalan kedua. Soalan ketiga, kenapa yang membicarakan tentang tarikat ini ialah Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak, padahal tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, penyelewengan, keanehan dan percanggahan mereka bukanlah banyak dari sudut hukum syarak, tetapi dari aspek akidah. Sepatutnya Jawatan Kuasa Perundingan Akidah yang bincang, bukannya hukum syarak, bukannya hukum fiqh. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, siapakah ramai ulama yang mengikuti tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah? Kita nak ulama yang kita semua kenal. Jangan bagi nama yang siapa tu tak pernah dengar pun. Okey ya. Soalan kelima. Okey. Jadi tarikat Naqsyabandiyah Aliyah ini okey dengan syarat amalan tersebut tidak bercanggah dengan asas akidah dan syariah. Memberi petunjuk bahawa tarikat Naqsyabandiyah Aliyah sekarang ini tidak mengikuti Asy'ariyah, tidak ikut Maturidiyah. Bererti bolehlah orang tu berakidah apa-apa lain selain Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Bolehlah itu ya? Macam tu kan maksudnya? Soalan yang keenam. Bukan juga daripada mana-mana 4 mazhab. Bukan fiqh Asy-Syafi'i, bukan juga mana-mana fiqh Maliki, Hanafi dan Hambali. Sebab asalkan sama, asalkan tidak bercanggah dengan asas syariah kan? Baik. Soalan ketujuh. Apakah kriteria asas akidah tu? Apakah kriteria? What do you mean by the foundation of akidah? Adakah ia asalkan Allah adalah satu, yang Maha Esa, Muhammad adalah Rasulullah, yang lain tu pelik macam mana pun, aneh macam mana pun, okey saja. Kemudian apakah pula kriteria, soalan ke-8, apakah pula kriteria yang menentukan asas syariah? Okey, alright, baik. Itu soalan ke-8. Soalan ke-9, pengamal tarikat tersebut dalam memastikan tidak berlaku amalan dan perbuatan. Jadi akidah tak apalah ya. Yang penting amalan dan perbuatan. Sebab kita maklum, di Malaysia ni, rata-rata secara umumnya memberi penekanan dari sudut amalan, dari sudut ibadah, dari sudut hukum fiqh. Dari sudut akidah, sangat longgar, sangat tak kisah. Dan nampaknya dalam kenyataan keputusan mesyuarat ni pun, tak memberi perhatian kepada akidah pun. Yang diperhatian ialah kepada amalan dan perbuatan. Jadi apa jadi dengan akidah? Tak kisahlah ya. Soalan yang ke-9. Sejak bila adat dan kebiasaan, yang ni yang ke-10. Okey, saya pun dah lari. Yang ke-10 ya, sejak bila adat dan kebiasaan masyarakat setempat menjadi kriteria ataupun kayu ukur? Apakah kita ni hidup seperti mana pada zaman Imam Malik bin Anas, di mana beliau menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai salah satu dalil dalam mazhabnya itu? Soalan yang ke-11. Okey, kalau nak dijadikan adat dan kebiasaan setempat
sebagai satu kayu ukur. Mengapakah pejabat mufti wilayah persekutuan mengukirkan, menjustifikasikan, mengharuskan amalan istighasah yang ini meminta direct kepada Nabi SAW berdoa atau meminta kepada makhluk, padahal kita ni diajar untuk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang ke-12, bolehkah individu lain turut meminta dan diberikan tauliah asalkan dia memiliki asas akidah dan syarak yang okey, ya. Jadi itulah 12 soalan saya. Jadi akhir kata kepada para penonton semua, kita bagi ruang kepada Jabatan Mufti untuk memberi penjelasan, ya, kepada soalan-soalan saya ini. Jadi kita bagi ruang dan peluang. Tapi apa yang penting sebagai kata penutup, Jabatan Mufti bagi mana-mana negeri ialah institusi yang kita harapkan, yang kita orang awam, saya ni orang awam, harapkan dapat menyelamatkan kita umat Islam daripada ajaran kumpulan yang sesat atau menyeleweng atau yang pelik, ya. Nampaknya seolah-olah kita ni umat Islam yang kena tentukan sendiri mana yang betul, mana yang salah, ya. Bukan saja dari sudut akidah, dari sudut hukum fiqah pun, sebab kunut nazilah tu hukum fiqah. Okey. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadikanlah ini sebagai satu motivasi untuk kita sendiri bertanggungjawab terhadap agama kita, kita dan keluarga kita. Kita sendiri yang bertanggungjawab, kita sendiri yang kena belajar, kita sendiri yang kena menganalisa dan mengkaji. Tidak boleh dengan mudah menyerahkannya kepada pihak berwajib, kerana pihak berwajib okey, suara dah tak ada dah. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.